Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kelas kita pada pagi ini dengan suratul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana Allah mudahkan untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah, pagi 24 Ramadan, alhamdulillah. Tahniah kepada sesiapa yang berjaya beriktikaf semalam, alhamdulillah, menghidupkan malam-malam akhir Ramadan, alhamdulillah. Jadi pagi ini yang kita raikan, Ustaz Yusof Arba'in insya-Allah akan berkongsi dengan kita semua tentang buku beliau, buku terbaru beliau, iaitu buku Agar Lelah Berbuah Jannah, Kenalilah Syurga-Syurga Allah, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan kelas, alhamdulillah hari ini kita dah ada di Facebook live, hampir 30 orang peserta, alhamdulillah. Mungkin kita nak tahulah berapa orang yang dah ada buku Ustaz ni, insya-Allah. Kita nak tengok siapa yang dah baca buku Ustaz, dah memiliki buku dan dah mula baca buku Agar Lelah Berbuah Jannah ini. Mungkin boleh tulis di ruangan komen nombor 1, insya-Allah, kepada semua peserta yang dah baca buku ni, insya-Allah. Okey, di ruangan komen, alhamdulillah, ramai juga yang dah menyertai, alhamdulillah. Kita doakan yang lain menyusul kemudian, insya-Allah. Ada bersama kita Puan Hana Khan, dia ada kata belum beli lagi buku Ustaz. Insya-Allah nanti Puan Hana boleh dapatkan, insya-Allah nanti. Puan Syida, alhamdulillah, ada bersama kita juga. Belum beli. Ada yang beritahu suara saya bergema. Ustaz, suara Ana jelas ke ataupun ada bergema ke? Dia sangkut-sangkut sikit Saza. Ada Bergema sangkut. pun ada sikit lah. Oh, okey. Ana cuba Ana Okay. harap internet connection okey lah pagi ni, insya-Allah. Okey. Okey. Terima kasih kepada yang respon di ruangan komen, alhamdulillah. Dah lebih 30 orang, alhamdulillah, bersama-sama kita. Okey, sebelum kita mulakan kelas bersama Ustaz Yusof Arba'in, sudilah saya perkenalkan dulu Ustaz Yusof Arba'in yang tidak asing lagi dalam dunia tadabbur, yang banyak menjadi rujukan para pelajar, alhamdulillah. Okey, sedikit biodata tentang Ustaz Yusof Arba'in. Nama Ustaz Muhammad Yusof Arba'in, dilahirkan di Pahang. Ustaz merupakan pendakwah bebas dan juga pernah mendapat tempat ketiga dalam program pencetus ummah. So kalau kita panggil, biasa kita panggil PU Yusof, alhamdulillah. Dan Ustaz merupakan pakar runding motivasi dan pengasas kepada Akademi Tadabbur Malaysia, alhamdulillah. Dan Ustaz mendapat ijazah sarjana muda Al-Quran dan As-Sunnah di UIA dan sarjana pengajian Islam di Universiti Terbuka Malaysia, alhamdulillah. Dan kini Ustaz banyak menganjurkan kelas-kelas pengajian tadabbur di atas talian di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Dan Ustaz juga melahirkan karya-karya, antaranya karya membina kekuatan jiwa melalui surah Al-Fatihah. Ini pun antara buku Ustaz yang sangat menarik untuk kita baca, untuk kita faham tadabbur surah Al-Fatihah. Dan kali ini Ustaz terbitkan satu lagi buku yang akan kita sama-sama diskusi pada pagi ini, iaitu buku tentang syurga, tentang gambaran syurga dalam Al-Quran dan hadis, insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan utarakan beberapa soalan lah kepada Ustaz supaya dia berbentuk diskusi lah, bukan satu hala sahaja tetapi berbentuk diskusi. Jadi jika tuan-tuan puan-puan ada nak bertanya soalan, boleh juga tanya di ruangan komen, insya-Allah. Nanti kita akan baca, kita akan utarakan kepada Ustaz untuk Ustaz jawab, insya-Allah. Sekarang dah lebih 40 orang, alhamdulillah, bersama-sama dengan kita. Saya nak minta kepada semua peserta boleh share live ini, tekan butang share
ataupun kita tag kawan-kawan di ruangan komen tu, kita tag kawan-kawan supaya kawan-kawan sedar ataupun aware tentang live kita pada pagi ini, insya-Allah. Okey, menyebut tentang syurga, kan? Menyebut tentang syurga. Syurga adalah satu goal ataupun ultimate goal seorang manusia ataupun seorang mukmin, kan? Semua orang nak masuk syurga, kan? Tetapi adakah amalan kita di dunia ini menggambarkan kita seorang yang teringin nak masuk syurga, kan? Dan jika kita teringin nak masuk syurga ataupun kita berkeinginan memberikan harapan tinggi untuk kita masuk syurga nanti bersama keluarga dan sebagainya, alangkah peliknya jika kita tidak tahu tentang kehidupan abadi kita, tempat yang kita akan menuju sebagai tempat yang abadi di akhirat nanti. Jadi tentang syurga ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran, ada banyak ayat-ayat tentang syurga, dan dalam hadis juga ada banyak menyebut tentang syurga. Jadi pada pagi ini insya-Allah moga-moga dengan sesi yang dianjurkan oleh Mutiara Tadabbur ini dalam My Tadabbur Time untuk Ramadan kali ini, moga-moga kita dapat tahu apa itu syurga. Okey, apa hakikat syurga? Syurga ni bagaimana sebenarnya, kan? Berdasarkan apa yang dinukilkan dalam Al-Quran, okay? Berapa tingkatan syurga, kan? Nanti insya-Allah Ustaz akan kongsikan dengan kita, insya-Allah. Okey, untuk soalan pertama, insya-Allah untuk round pertama ini kita nak jemput Ustaz untuk Ustaz kongsikan Ustaz bermula tulis buku ini sejak bila lagi? Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kami kenapa Ustaz menulis buku tentang syurga ni. Mungkin ada sesuatu yang menjadi titik tolak Ustaz nak menulis buku tentang syurga ni. InsyaAllah. Falyatafaddal mashkura. Jazakillahu khairan Ustazah atas kata-kata aluan, kata-kata yang memberikan kita pendahuluan yang sangat baik untuk kita mengikuti pengisian pada pagi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, syukur kita kepada Allah pada pagi ini kita berada di FB page Mutiara Tadabbur. Saya ni kali pertama sebenarnya, saya sebenarnya sangat gembira, sangat syukur kepada Allah kerana dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan di Mutiara Tadabbur. Moga-moga banyak mutiara yang kita akan kutip pada pengisian kita pada pagi ini. Begini, sebenarnya antara tujuan utama tulis kita ni begini, apa-apa pun kita buat, kita mesti kena ada niat, betul tak, kan? Mesti kena ada sebab, sama ada niat kita tentang dunia ke, niat kita tentang akhirat. Wallahi saya katakan, sebenarnya tujuan saya menulis ni adalah paling sebenarnya adalah untuk niatnya sebenarnya adalah ingin membawa masyarakat kita kepada beriman kepada perkara ghaib. Okey, dia rahsianya sebenarnya banyak lagi buku yang akan dikeluarkan insya-Allah selepas ni, doakan saya. Semuanya berdasarkan kepada nota. Ni semua adalah nota sebenarnya. Nota dia dah kita kata dah lama saya buat sebenarnya. Sebab tu siapa yang ada mengikuti kelas biasanya saya akan sediakan note. Baik. Kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah, kan, kalau kita tengok pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kan, surah Al-Baqarah semua orang hafal kot. Ayat yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kan. Kita semua mengetahui bahawa Al-Quran ini adalah petunjuk kepada orang yang bertakwa, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Dan kita pun tahu bulan puasa, bulan yang Allah membina rasa takwa kepada kita. Tapi kita jangan lupa, selepas ayat Allah kata untuk orang bertakwa, Allah kata apa ciri orang bertakwa tu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi
wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kita baca ayat 3, semua orang akan kata, okey, ayat 3 tu ciri orang bertakwa pertama beriman kepada perkara ghaib. Kedua, dia solat. Lepas tu dia tunaikan zakat. Okey, menariknya sebelum Allah sebut solat, sebelum Allah sebut zakat, Allah sebut apa dulu yang awal? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang dia beriman kepada perkara ghaib. Allah tak sebut solat dulu, Allah tak sebut zakat dulu, tapi Allah kata beriman kamu, percaya kamu dengan yakin terhadap perkara ghaib, baru kita buat amal soleh. Sebab tu kita selalu jumpa kan pasangan ayat amanu wa amilus salihat, beriman buat amal soleh, beriman buat amal soleh. Quran tak kata amal soleh baru beriman. Jadi tajuk syurga ini ia termasuk di bawah tajuk perkara ghaib. Dia adalah perkara urusan di hari akhirat. Tajuk barzah, syurga, neraka, tajuk tentang malaikat, kan? Ini semua tentang perkara ghaib. Justru itu sebelum justru itu penguat kepada kenapa kita perlu kongsikan maklumat tentang perkara ghaib ini kepada umat, kerana ia boleh membangun rasa motivasi, dia boleh bagi semangat kepada kita untuk kita buat amal soleh. Kan? Kenapa kita kenapa orang boleh gagah nak puasa? Kerana dia tahu apa hujungnya Allah bagi nikmat syurga. Kenapa kena solat tiap-tiap hari ni? Apa yang push dia? Apa booster dia untuk dia buat amal soleh? Jawapannya adalah kerana dia inginkan syurga Allah. Macam tu. Jadi sepatutnya yang kita perlu hidangkan kepada masyarakat adalah tentang perkara ghaib dulu. Jadi salah satunya adalah tentang syurga. Jadi itu di antara tujuan utama kenapa saya menerbitkan tajuk syurga. Sebenarnya kalau ikut susunan dalam susunan buku-buku, kalau ikutkan kena keluar neraka dulu, baru keluar syurga kan. Sebab kita tahu kan dalam doa kita pun minta rahmat, minta ampun dosa dulu, baru minta rahmat. Jadi syurga ni dia dah masuk tajuk dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Sebenarnya tajuk syurga ni adalah dia fokus tentang rahmat Allah sebenarnya. Kan? Tetapi sebab waktu dah dekat nak bulan puasa ni, kita pun tahu puasa ni bulan yang dibukakan segala pintu syurga, ditutup segala pintu neraka. Jadi kita keluarkan dulu buku berkenaan dengan syurga. InsyaAllah selepas ini kita akan keluar pula buku tentang neraka. Tapi fokus utamanya kenapa buku ini dikeluarkan adalah untuk memenuhi ayat yang ketiga dalam surah Al-Baqarah. Apabila orang ingat dia faham tentang perkara ghaib seperti tajuk syurga ni, dia akan suka nak salat, dia akan salat dengan khusyuk, dia akan puasa, dia akan taat perintah Allah. Moga-moga apa tujuan penerbit buku ini tercapailah, tercapai seperti mana yang saya inginkan. Okey, justru itu siapa-siapa yang belum lagi beli buku, kalau saya tengok dekat komen tu Ustazah ya, banyak sebenarnya yang masih lagi belum mendapatkan buku. Tak apa, nanti boleh dapatkan pada Ustazah sendiri. Nanti kita bagi harga rahmah insya-Allah Ustazah. Dapat saja. Kalau tuan-tuan rasa tak mampu lagi, tak apa, bagi tahu juga. Kita akan pastikan setiap rumah akan dapat buku ni. Dan tolong dapatkan buku ni sebab selepas puasa ni, kita akan buat bedah buku ni daripada kulit ke kulit. Tuan-tuan jangan bimbang. Bukan tuan-tuan beli, tuan-tuan baca sendiri. InsyaAllah, kita akan sediakan pengisian secara terperinci daripada kulit ke kulit percuma untuk semua. Tolong dapatkan buku. Sebab kita akan gunakan buku untuk kupasannya. Okay, itu untuk soalan pertama Ustazah. Moga-moga membuka jawapan soalan pertama dan jawapan pertama ni membuka kepada perbincangan kita yang seterusnya. Silakan Ustazah, ada apa-apa pertanyaan yang berikutnya.
InsyaAllah. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan tadi. Sangat membuka minda kita kan. Allazina yu'minuna bil ghaib kan. Kadang-kadang kita tak perasan yang tu kan. Kadang kita sebab benda ghaib ni kadang-kadang kita terlepas pandang kan. Sebab kita tak nampak kan. Kita jarang diskusikan dan sebagainya kan. Tapi perkara itu penting. Itulah yang menjadi penguat semangat kita apabila kita tahu tentang perkara gaib kan yang akan kita tempuhi di akhirat sana nanti. Itulah yang menyebabkan kita terasa nak solat, kita rasa nak infak harta kita sebab kita tahu adanya balasan kan, adanya ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita insya-Allah di akhirat nanti. Okey, saya pun alhamdulillah saya dah dapatkan buku ni. Okay, alhamdulillah buku Agar Lelah Berbuah Jannah tuan-tuan puan-puan nampak buku ni dekat tangan saya. Alhamdulillah kulitnya warna putih. Kalau kita panggil dia sangat minimalis biasanya bahasa sekarang kan orang guna minimalis kan. Ha. Alhamdulillah. Jadi buku ni warna putih dan dia punya muka depan pun ada gambar pokok sikit, so macam dia simbolik lah kepada jannah kan ataupun kepada syurga insyaAllah. Dan yang menarik juga saya tengok dalam buku ni dia ada kaitkan dengan tiga unsur. Yang pertama iaitu unsur penghayatan, yang kedua unsur intelek dan yang ketiga emosi. Sebab kita tak nak sebenarnya apabila kita tahu tentang syurga sahaja semata-mata, dia tidak menyentuh emosi kita untuk kita rasa nak beribadah lebih banyak untuk kita mengejar syurga. Kita tak nak kita just tahu, oh syurga tu ada pintu sekian kan. Ataupun tingkatan syurga ni 1, 2, 3 kan. Kita tak nak tahu benda tu sahaja. Tetapi kita nak tahu beserta penghayatan dan juga emosi, elemen emosi tu supaya kita dapat betul-betul menjiwai betapa nikmatnya syurga. Kan? Masya Allah. Jadi nak minta Ustaz kongsikan mungkin tentang konsep buku ni sebab ada ditulis 3 unsur penting itu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan insyaAllah. Okey, kalau siapa yang mempunyai buku, tuan-tuan boleh buka dekat bahagian pendahuluan tu. Kalau Ustazah tengok dekat pendahuluan tu muka surat berapa Ustazah? Dia guna huruf Roman tu. Saya huruf Roman ni saya lemah sikit Ustazah. Samalah saya Ustaz. Huruf Roman tu berapa tu? Dekat bahagian pendahuluan. Sebelum page bahagian 1 tu. Okey. Ustazah boleh izinkan saya share. share Boleh. kita tunjukkan buku. Okey. Okey bagi siapa yang tak ada buku ni, tuan-tuan boleh tengok buku ni. Okey, kalau tengok dekat bahagian, nampak tak saya paparkan bentuk buku tu? Nampak Ustaz. Okey, kita tengok dekat bahagian ni. Tengok dekat bahagian pendahuluan. Okey, ni dekat sini. Okey ni. Kalau tengok dekat bahagian pendahuluan ni, okay, nampak kat tajuk dia pendahuluan nampak tajuk pendahuluan kan? Dekat pendahuluan ni tuan-tuan baca dekat yang perenggan yang kedua. Dekat sini, ya. Dekat ditulis. Buku ini ditulis dan disusun berasaskan kepada 2 unsur utama. Ada 2 unsur utama. Unsur yang pertama adalah tentang emosional, yang kedua adalah intelektual. Apa tu unsur emosional? Kita baca pada keterangan ayat tu. Lepas tu apakah itu unsur intelektual? Okey, mudahnya faham beginilah. Okey, kalau tengok dekat sini, jumpa gambar penghayatan kan? Sebenarnya kalau kita intelek ni sebenarnya lebih merujuk kepada ayat Quran, hadis, kepada bincang tentang perkara syurga tu. Contohnya kita kata syurga tu ada 8 pintu. Intelektualnya maksudnya apa nas dia, apa dalil dia. Okey. Emosi ni dia adalah lepas tu kita kena tengok dekat sini. Mudahnya tengok dekat bahagian kotak ni. Dia ada peta. Cuba tengok dekat bahagian ni. Cuba tengok dekat peta buku. Peta buku ni, dia huruf Roman berapa huruf Roman? Yang saya ni lemah betul huruf Roman ni. Dekat bawah ni kan. Cuba tengok dekat peta tu. Okey, sebab itu ingat tuan-tuan ya, dia sebenarnya bukan buku ni saja. Mana-mana buku kalau beli jangan tak dibaca pendahuluan. Itu saya nasihatkan. Sebab saya pun sebenarnya adalah peminat buku.
Kan? So, kalau beli buku, jangan lupa baca pendahuluan. Okey, jadi kalau kat buku ni, tuan-tuan jangan pergi terus kepada bahagian satu. Kena tengok dulu depan-depan dia. Kalau kita tengok dekat bahagian peta buku ni, tuan-tuan akan nampak. Okey, mula-mula ada judul buku. Judul buku tu. Lepas tu kenapa buku ditulis lah. Okey, ni tak apa seperti yang saya sebutkan tadi tu. Okey, yang ketiga, intelek. Intelek ni maksudnya fungsi dia apa? Adalah untuk membina kita fikir apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan. Lepas tu unsur kedua emosi, membina rasa. Membina rasa ni, emosi maksudnya untuk membina lagi rasa, iaitu kita tengok dekat bawah tu, dekat ni, kata-kata puitis. Kata-kata puitis ni, kalau kita baca buku tu, kita akan jumpa selepas buku tu, sebelum masuk bab, dia ada macam kata-kata. Dia begini. Kalau tengok dekat buku ni, kita tengok sekejap. Mana kata-kata tu? Ni dekat bahagian ni. Saya kecilkan sikit ya. Lama buku ni. Kita nampak dekat bahagian sini. Ini sebenarnya adalah untuk membina emosi. Ini dipanggil kata-kata puitis lah. Ini kata-kata puitis tu. Okey, contohnya kata-kata tu dia kata, rasa takut, perit dan penat hanya di dunia saja. Berbisiklah pada diri agar tetap tersenyum dan terus berdiri kerana semua ini sementara cuma. Okey, lepas tu bacalah. Ini sebenarnya setiap pada bahagian tu insya-Allah akan jumpa kata-kata puitis ini. Okey, kata-kata puitis ini seperti yang kita sebutkan tadi, konsep buku ni adalah untuk membina apa? Adalah untuk membina emosi. Jadi nak kuatkan lagi emosi tadi tu, maka kita perlu kepada membina fikir. Membina fikir ni, itulah yang ayat Quran, hadis Nabi SAW. Jadi setelah mendapat fakta, intelek ni juga membawa maksud, kenapa kita kena rujuk ayat Quran? Kenapa kita kena rujuk pada hadis? Sebab perkara gaib, bab syurga, kita tak boleh gunakan pendapat semata-mata. Lepas tu tuan-tuan tak akan jumpa pendapat sahaja. Kita bawa dulu ayat Quran, kita bawa dulu hadis, lepas tu kita bawa tafsiran ayat. Jadi itu dipanggil intelek. Jadi daripada ayat Quran dan hadis itu, dia akan membina kita fikir yang betul. Fikir seperti mana Allah fikirkan. Contohnya kita kata, oh syurga ni luas ke? Maka kita membawa inteleknya dengan Allah kata apa syurga ni luas. Nabi kata apa? So dia dapat membina fikir seperti mana apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan. Dah ada fikir itu, maka setiap bahagian itu bacalah kata-kata puitis yang telah diletakkan pada bahagian-bahagian itu. Itu adalah untuk menambahkan lagi rasa, timbulnya emosi. Jadi hujungnya dapatlah penghayatan. Wallahu ta'ala a'lam. Itu penerangan ringkas lah. Okey, dan sebelum saya serahkan pada Ustazah untuk perbincangan berikutnya, okey. Setiap daripada dia pertama tuan-tuan ya, dalam buku ni dia memang berdasarkan ayat-ayat Quran juga hadis. Okey. Menariknya juga sebenarnya setiap hadis yang kita bawa ya, kita akan letakkan takhrij dia. Kita baca contoh ya, saya tunjukkan tuan-tuan kat mana hadis tadi. Okey, contoh dekat contoh kat sini lah, contoh buku surat nombor 10 kan. Kita baca hadis tu, lepas tu kita tengok. Kita tulis riwayat siapa? Imam Bukhari contoh. Okey, dalam bab kitab apa, bab apa, dan kita letakkan juga kategori hadis. Ni penting. Status hadisnya sahih. Begitu. Jadi itu adalah pendekatan ringkas metod untuk untuk buku yang dapat kita keluarkan buat kali yang pertama ini bagi tahun 2023. Moga-moga tuan-tuan dan puan dapat membacanya daripada satu muka kepada satu muka. Wallahu ta'ala alam.
Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Menarik konsep buku tu. Apabila mengetengahkan dua unsur itu, unsur emosi dengan unsur intelek. Bukan saja kita tahu tentang hadis, tentang ayat Quran, tentang syurga, tetapi dia lebih menjentik emosi kita untuk kita menginsafi kan, dan untuk kita berusaha sebaik mungkin untuk kita dapatkan syurga Allah, insya-Allah. Saya teringat ada satu ayat dalam surah Yasin. Kita pun baru je lepas juzuk 23 surah Yasin. Disebutkan dalam surah Yasin ayat 55, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Okay? Disebutkan Hmm. sesungguhnya penduduk syurga pada hari itu berada dalam keadaan sibuk, leka menikmati kesenangan. Kan? Hmm. Disebutkan di sini syughul, syughul ataupun kita ni terlalu sibuk di syurga nanti, terlalu sibuk menikmati kesenangan. Itu satu yang menarik disebutkan dalam surah Yasin ayat 55 ini. Kalau kita di dunia ni, kita terlalu sibuk juga kan. Tetapi kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan pengajian mungkin kan, belajar, kita sibuk membesarkan anak dan sebagainya. Tetapi di syurga Allah sebut di sini kita sibuk mengecapi kesenangan yang ada di dalam syurga. Setiap saat yang kita hadapi di sana, ada saja kesenangan-kesenangan yang baru. Sehingga kan kita tidak pernah merasa kebosanan. Kan? Di dalam syurga tak ada istilah kebosanan, tak ada istilah boring, kan? Menikmati. Kalau kita di dunia ini, walaupun kita pergi tempat yang cantik, kan? Tempat yang indah, tetapi apabila kita duduk di situ beberapa hari, kita akan kita akan rasa macam boring kan, ataupun bosan kan, cepat bosan, cepat boring apabila berada di situ beberapa hari. Tetapi di syurga tidak ada istilah bosan dengan kenikmatan syurga. Bahkan kita disibukkan ataupun kita sangat-sangat mengisi masa kita untuk menikmati segala yang ada di syurga, masya-Allah. Kan itulah tentang syurga kan, sedikit tentang syurga yang disebutkan dalam surah Yasin ayat 55, dan ada banyak lagi ayat lain kan yang disebutkan tentang syurga. Okey, biasanya kalau tentang syurga ni kita tahu kita yang nama famous tentang syurga adalah jannah biasanya kan. Kita selalu dengar perkataan jannah ataupun jannat kan. Jadi kita nak tahu daripada Ustaz, mungkin Ustaz boleh kupas ataupun kongsi dengan kami semua, apakah penyebutan syurga di dalam Al-Quran selain daripada kalimah jannah? Mungkin ada kalimah lain yang disebutkan di dalam syurga atau dalam Al-Quran dan hadis tentang syurga ini. Falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Ustazah. Okey, sebelum saya menghuraikan apa yang dipertanyakan. Okey, kita terlupa sebenarnya Ustazah untuk kita bincang tajuk sebenarnya. Okey. Seperti yang saya sebut tadi, betul, sangat tepat surah Yasin yang saya baca tadi. Kenapa orang dalam syurga ni dia sibuk sangat, dia busy sangat dengan nikmat-nikmat syurga kan? Sebenarnya nak dapat kesibukan merasai nikmat di syurga tu, kita perlu sibuk di dunia. Sibuk di dunia kita ni sebenarnya adalah dengan amal-amal salih. Kan? Sibuk buat amal salih, tak putus-putus kan. Lepas satu amal wajib, buat amal sunat, amal dengan Allah, buat pula amal dengan manusia. Macam itulah kehidupan kita. Sebab itu tajuk tu kenapa kita kata agar lelah buah-buah jannah, merujuk kepada dunia ni kita kena lelah, kita kena penat. Penat dengan amal-amal salih. Jadi kepenatan amal salih kita nanti akan membuah hasil kita dapat jannah. Okey, itu yang kita kaitkan dengan surah Yasin yang Ustaz sebutkan tadi. Baik, begini. Ialah biasanya kita kalau kita nak tengok perkataan syurga, kita sebut jannah lah kan. Kadang-kadang Allah kata jannah, kadang Allah kata jannat, kadang Allah guna al-jannah, kadang-kadang ada alif dan tidak ada alif lam. Okey. Untuk maklumat yang seperti yang ditanyakan, kalau kita tengok pada buku tuan-tuan boleh lihat pada bab pada bahagian yang pertama, tengok kepada bab yang keempat. Kejap saya tunjukkan buku tu. Okey, kalau tengok pada bab yang keempat, saya paparkan dia punya kandungan ni, nampak ya. Okey, pada bab keempat tu
ada soalan yang Ustazah tanyakan tu, bab keempat tu. Okey, bab yang keempat pada tajuk nama-nama dan sifat-sifat bagi syurga. Jumpa tak? Nama-nama dan sifat bagi syurga. Okey, pada muka surat nombor bermula nombor 18 lah. Okey, kita buka terus muka surat nombor 18. Kita akan menemukan begini. Okay, kita tengok perbahasan dia. Jumpa kan? Okey, kat sini. Okey. Dalam Quran ya, di dalam Quran tidak semua ayat kita kena jumpa al-jannah sahaja untuk tahu pasal syurga. Tidak. Sebenarnya kadang-kadang dalam Quran Allah panggil, Allah tak sebut kalimah jannah ataupun jannat ke, tapi Allah guna istilah Darussalam. Darussalam. Okey, Ustazah orang mana Ustazah? Orang Terengganu Kelantan Ustaz. Kelantan Darul Naim. Darul Naim. Saya orang Pahang Darul Makmur. Okey. Pendengar yang dengan kita mungkin ada yang Darul Ihsan. Mungkin ada Darul apa? Darul apa? Darul apa lagi ada? Darul Khusus. Darul Khusus. Okey. Syurga pun sebenarnya Allah panggil dalam Quran istilah dar, negeri. Assalam, negeri yang paling selamat, paling sejahtera. Okey. Kita tuan-tuan pernah tak, maksudnya pernah baca tak tentang begini? Ataupun Ustazah pernah dengar tak Ustazah? Senarai negara yang paling selamat sekali dekat dunia. Pernah tahu tak? Pernah tengok sebelum ni tapi saya tak ingat dah konten dia tu. Okey, contoh. Kalau kita buka mana-mana maklumat, kita akan jumpa sebenarnya dunia pernah keluarkan indeks keamanan global. Dia panggil GPI, dia panggil. Okey, tuan tahu tak Malaysia nombor berapa? Negara yang paling salam, maksudnya paling sejahtera, paling selamat sekali. Malaysia ni sebenarnya pada tahun 2022, tahun lepas dia berada pada tangga yang ke-18. Singapura nombor 9. Tahu tak negara yang paling aman lah. Macam Iceland, New Zealand, Ireland. Tetapi tempat yang paling aman sekali, tak adalah yang tidak aman, jawapannya adalah syurga. Sebab tu Allah panggil dalam Quran syurga ni dengan Darussalam. Kita tak jumpa kata jannah, tapi Allah guna Darussalam. Kalau jumpa Darussalam tu, maksudnya syurga lah. Contoh ayatnya, tengok surah Al-An'am ayat 127 tu. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lahum Darussalam. Allah kata, bagi mereka Darussalam. Jadi apa tu Darussalam? Kena bacalah pada buku tu apa ulasan dia. Okey. Lepas tu selain daripada Darussalam, kadang-kadang Allah guna istilah Al-Husna. Al-Husna. Okey, kadang-kadang Allah guna istilah Tuba, merujuk kepada syurga. Kadang Allah guna Darul Muqamah. Darul Muqamah. Muqamah ni macam mukim. Kita akan bermukim. Tahu tak tempat kita akan bermukim selama-lamanya? Ia dalam syurga. Maqamun amin. Maqam maqa' sidq. Okey, kalau jumpa istilah-istilah ni di dalam Al-Quran, ia merujuk kepada syurga. Okey, ini sebenarnya adalah nama-nama lain bagi syurga. Okey, bukan sekadar tuan-tuan boleh mengetahui tentang nama-nama lain dipanggil dalam syurga, Allah bagi syurga, Allah juga sebenarnya menyifatkan syurga ni dengan banyak sifat. Apa tengok dekat muka surat nombor 23 tu, kita akan jumpalah. Kadang-kadang Allah panggil syurga ni sifat dia apa? An-Na'im, Al-Khuldi, Al-Ma'wa, Aden dan juga Firdaus. Mungkin akan tanya nanti tentang Firdaus, nanti kita akan jawab. Okey, sebab tu kadang-kadang ada orang dia terkeliru.
Ada setengah pihak dia terkeliru, dia ingat syurga tu ada syurga Naim, ada syurga Khuldi, ada syurga Ma'wa, ada syurga Aden. Pasti tak kita pernah dengar kan? Syurga Firdaus. Sebenarnya An-Naim, Al-Khuldi, Al-Ma'wa, Aden ni, semua itu adalah ciri-ciri yang ada pada satu syurga. Maksudnya, kalau saya masuk syurga, Ustazah Fatimah masuk syurga, tuan-tuan masuk syurga, semua orang masuk syurga, syurga yang kita akan masuk nanti, dia memiliki ciri kenaiman, kekhuldian, kemakwaan, keadenan. Apa tu naim, apa tu khuldi, makwa, kena baca pada muka surat yang kita nyatakan. Tapi jangan bimbang, insya-Allah nanti kita akan terangkan. Jadi itulah Ustazah ya, sedikit maklumat ringkas bagi menjawab bahawasanya dalam Quran bukan sekadar ada menyebut tentang perkataan jannah ataupun jannat, tetapi Allah juga guna dengan istilah-istilah yang lain. Jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasan tentang nama-nama syurga dan sifat-sifat yang ada di dalam syurga. Mungkin hari inilah kita baru perasan kan ada yang Ustaz letak di dalam buku ini ada 5 sifat syurga kan, seperti mana Ustaz sebutkan tadi, dan juga ada 6 nama nama syurga yang ada yang disebutkan, Darussalam, Al-Husna, Tuba, Darul Muqamah, Maqam Amin dan Maq'ad Sidq. Okey. Yang Ustaz sebutkan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita baca Al-Quran ataupun kita baca hadis kan, apabila kita terjumpa nama-nama ini, inilah yang merujuk kepada syurga insya-Allah. Okey. Seterusnya kita nak minta penjelasan daripada Ustaz tentang hakikat syurga. Sebenarnya syurga ni bagaimana kan, macam mana sebenarnya hakikat kita sebut syurga ataupun jannah ni, mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kami insya-Allah. Okey, jazakillahu khair Ustazah. Okey, saya izinkan saya papar buku, tapi pendek saja, jangan bimbang. Okey, nak kempen supaya beli ni. Okey. Okey, begini. Kalau kita tengok dekat, nak tahu tajuk tentang syurga ni apa sebenarnya? Kenapa Allah ciptakan syurga ni? Okey, kita tengok dekat bab yang pertama. Okey, kalau tengok dekat bab yang pertama, saya letak mula-mula lagi. Dekat bab pertama tu, kita jumpa tajuk hakikat syurga. Okey, kita dapat senaraikan ada 4 hakikat. Syurga ini sebenarnya apa? Pada muka surat yang kedua. Okey, kalau kita buka muka surat yang kedua, okey, kita akan jumpa syurga itu apa. Sekejap ya. Okey. Okey, dekat sini. Okey, syurga ni, kalau kita, yang ni kita sebut secara ringkas ya. Banyak lagi perkara-perkara yang kita nak bincangkan. Okey, yang pertama, tuan-tuan tahu, kalau kita sekarang kan kita bulan puasa kan, selalu pergi bazar kan, ataupun tuan-tuan beli baju raya ke, beli makanan ke apa, selalu ada akad jual beli kan. Okey, kita membeli, kita menjual, ada orang membayar. Kan? Kalau kita tanya pada pembeli, dia mesti nak harga untung kan. Begitu juga sebenarnya syurga ni, kalau kita baca dalam Quran, ia sebenarnya seperti kita berjual beli antara Allah dengan hamba. Kita menjual, Allah membeli. Kalau kita menjual, pasti kita nak untung. Tak ada orang berniaga menjual dia tak untung. Tetapi bayangkan yang membeli kita, apa yang kita nak jual pada Allah ni, Allah membelinya. Jual apa? Okey, tuan-tuan, bagaimana wujudnya hakikat pertama ni semua dalam Quran. Allah yang kata macam tu. Kalau kita tengok dekat ayat surah Taubah ni, Allah mengatakan apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah yang kata, sesungguhnya Allah telah membeli. Allah telah membeli daripada orang yang beriman. Orang beriman ni apa yang dia jual? Dia jual, dia korbankan jiwa dia.
Dia korbankan harta dia. Allah membeli dengan apa? Dengan memberikan kepada mereka syurga. Untung tak? Tak boleh kita nak kata berapa untungnya syurga yang Allah beri pada kita. Tapi syaratnya kita ada benda yang kita kena jual. Kita kena buat. Okey. Lepas tu, kalau kita baca dalam hadis ni, tengok ya Nabi kata apa. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah tu sangat mahal. Ketahuilah barang dagangan Allah itu adalah syurga. Ini hakikat pertama. Okey. Kemudian, yang kedua, syurga ni apa sebenarnya di antara hikmahnya? Syurga ni sebenarnya adalah khabar gembira daripada Allah. Okey. Kalau kita berpuasa, bila waktu yang sangat kita tunggu-tunggu Ustazah nak dapat berita gembira? Antaranya kita tunggu waktu apa sebenarnya? Yang paling gembira kita lah. Bulan puasa ni apa yang kita sangat tunggu-tunggu sangat? Iftar. Iftar. Kita nak berbuka puasa lah. Oh, dapat iftar ni, kita gembira. Memang dalam hadis sebut macam tu pun. Nabi kata apa? Ada dua farhatan kan? Ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama orang berpuasa ni apa? Ketika dia berbuka. Oh, gembira. Tidak nampak monyok je muka dia kan? Nampak muka macam sepusin je. Apa? Kan? Penat. Okey. Ni tambah-tambah lagi ni, dah nak masuk hujung Ramadan ni, Sazah. Antara yang kita sebenarnya tunggu-tunggu berita gembira apa? Raya. Semua orang menanti bila nak raya. Contoh kan, kita gembira sangat. Memang hari raya hari itu kita bergembira. Kalau kita dulu kena musim COVID kan, apa yang kita nanti-nantikan sangat musim COVID ni? Kalau dulu kita kena PKP kan, berapa fasa kita kena? Oh, dapat berita gembira. Sudah tidak ada lagi untuk larangan merentas daerah dan negeri. Oh, dia punya gembira tu, ya Allah. Bayangkan, sebenarnya berita yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu, yang paling menggembirakan kita adalah apabila Allah memberitahu kepada kita, kita akan dapat berita gembira dengan syurga. Cuba tuan-tuan gambarkan, bayangkan, kalau kita mati, kan, kita berada di akhirat, para malaikat bagi tahu, kita akan dapat syurga Allah. Macam mana tahap kegembiraan dia? Itulah syurga sebenarnya. Sebab tu kita tak boleh nak bergembira lagi ketika di dunia. Selagi mana belum lagi diberitahu oleh para malaikat, belum lagi diberitahu oleh Allah untuk masuk syurga, sebenarnya kita belum dapat gembira yang sebenar-benar gembira. Tapi yang paling menggembirakan kita, apabila Allah memberikan rahmatnya, kita boleh masuk dalam syurganya. Itulah yang perkara kedua tentang syurga. Okey, yang ketiga, orang masuk syurga ni sebenarnya adalah tempat orang-orang yang berjaya sebenarnya. Orang yang berjaya. Kalau kita belajar, waktu yang sangat gembira ketika kita masa konvo lah kot. Ustazah Fatimah pun ketahui dengar macam sama PhD dengan Ustazah kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, siapa yang pernah pergi convocation kan, dia dah graduan kan, Allah, benda yang paling gembira ni apabila kita dapat keputusan, oh kita lulus dengan cemerlang kan, gembira kan. Itu kejayaan yang paling besar kita dapat. Sebenarnya kejayaan kita juga kan, kita kata oh anak kita berjaya masuk universiti, ni tengah tunggu musim SPM, tunggu Riza kan, jaya tengok anak kita dapat masuk universiti, dapat masuk asrama penuh. Kita kata itulah kejayaan yang besar. Tapi sebenarnya kita terlupa, dunia ni belum ada erti kejayaan yang sebenar. Melainkan kalau Allah dah masukkan, Allah bawa kaki kita cecak je ke tanah syurga, kita adalah orang yang berjaya. Bukan berjaya sikit-sikit tau, berjaya yang besar. Sebab Allah kata orang masuk syurga ni adalah ashabul jannati humul faizun. Okey, sebelum kita lanjutkan ciri keempat, cuba kita sama-sama perhatikan ayat 20 ni, menariknya. Tengok ya ayat 20 ni, suratul Hasyr ya. Okey. Ketika Allah sebut macam ni ya, mula-mula kan Allah kata la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Okey, Allah kata tidaklah sama ahli neraka dengan ahli syurga.
Okay, semua orang tahu ahli syurga tak sama dengan ahli neraka. Lepas tu Allah sebut, ahli syurga ni apa yang tak samanya? Ashabul jannati humul faizun. Allah kata, ahli syurga ni adalah orang yang beroleh kejayaan. Okey, soalan saya, kenapa Allah tidak sebut ahli neraka dapat apa? Mula-mula kan Allah kata, ahli neraka, betul, tak sama macam ahli syurga. Betul kan? Lepas tu Allah sebut, ahli syurga, dia dapat kejayaan. Tapi ahli neraka mana? Ahli neraka dapat apa? Tuan-tuan tak jumpa tahu Allah sebut dalam ayat ni ahli neraka dapat apa. Kenapa Allah tak nak sebut? Kenapa hanya Allah menyebut ahli syurga dapat kejayaan? Macam ni, kalau kita periksa kan, kalau kita tunggu result, mesti keputusan kata apa? Siapa gagal, siapa berjaya. Betul tak? Kan? Mesti akan keluar result lah. Siapa berjaya, siapa gagal. Tetapi untuk urusan dalam penyebutan ayat ni, Allah hanya announce orang yang jaya je. Tapi Allah tidak umumkan orang yang gagal. Sebab tu kata Al-Imam Ibn Kathir, ya, kalau kita baca dekat sini, tengok yang dia kata apa. Namun tidak pula disebutkan di akhir ayat ini mengenai ahli neraka. Kerana apa? Kenapa? Kerana mereka ibarat golongan yang telah hilang. Golongan yang hilang segala-galanya. Maka mereka tak perlu lagi disebut-sebut di dalam ayat ini. Saya harap tuan-tuan faham kehalusan penyebutan tentang ahli neraka. Maknanya gagal tu macam tak nak sebut gagal tu macam tak ada apa-apa lah. Macam tu dia punya teruknya orang yang masuk dalam neraka. Tapi kalau masuk syurga, Masya Allah. Ya. Ustaz? Sekejap InsyaAllah sementara kita tunggu Ustaz masuk semula insyaAllah. Saya terputus kan? Terputus sekejap. Okay. Masya Allah. Ya. Kita putus sekejap. Okay, nampak dah balik? Alhamdulillah. Okay. Yang keempat tu, jadi syurga ni sebaik-baik tempat tinggal dan tempat paling indah. Kita dekat dunia kan berempas pulas tau. Nak menghabiskan waktu, masa, wang ringgit kita untuk cari tempat tinggal yang selesa, yang terbaik, yang boleh menyenangkan kita. Betul tak? Tapi pada hakikatnya, hujungnya kita tinggal kat rumah kita ni. Berapa harga rumah kita? 2 juta? 3 juta? 5 juta? Tapi pasti kita tinggalkan dia. Kan? Tetapi Allah akan beri tempat tinggal yang terbaik. Untuk kita berehat selama-lamanya, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 4 ya ringkasan kepada apa itu syurga, kenapa kita perlu masuk syurga, kenapa dalam doa-doa kita minta kepada Allah dikurniakan syurga Firdaus, kenapa dalam doa-doa bulan Ramadan kan selalu kita sebutkan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kan kita mintakan ya Allah kurniakanlah kepada kami keredaanmu dan juga syurgamu, ridhaka wal jannah, dan jauhkanlah kami daripada api neraka. Kerana kita nanti akan kembali selama-lamanya dalam syurga, biarlah tempat kembali kita tempat yang sangat menyenangkan, aman, sentosa, seronok, membahagiakan kita. Itulah sedikit penjelasan ringkas tentang 4 hakikat syurga.
Okey. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk penerangan tadi. Ada 4 hakikat syurga yang Ustaz kongsikan tadi. Siapa yang nak menulis di ruangan komen, nota dan sebagainya, insya-Allah boleh tulis nota. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah untuk yang akan sertai live ni insya-Allah. 4 hakikat syurga yang dikongsikan oleh Ustaz tadi dalam buku Ustaz dalam bab pertama lagi, Ustaz letak di awal lagi. Hakikat syurga yang pertama adalah syurga adalah merupakan akad jual beli antara Allah dengan hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, syurga ini adalah khabar gembira daripada Allah untuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan yang ketiga, syurga adalah merupakan tempat orang-orang yang mendapat kejayaan yang besar. Humul faizun disebutkan. Dan juga yang keempat, sebaik-baik tempat tinggal dan tempat rehat yang paling indah. Macam Ustaz bagi tahu tadi, kita di dunia ini kita berhempas pulas untuk kehidupan kita di dunia. Itu pun kita tak akan bawa pun ke akhirat sana kan. Tetapi itu yang menjadi prioriti kita ataupun itu yang kita terlalu kejarkan kan. Tetapi alangkah ruginya kan kita tidak mempersiapkan mahligai dekat syurga nanti. Alangkah ruginya kita tidak beramal soleh supaya kita boleh mengecapi syurga Allah. Dan saya nak kongsikan dengan tuan-tuan perempuan semua tentang ada satu ayat kan. Satu ayat sementara kita tunggu Ustaz berehat sekejap, bukan berehat lah. Ustaz akan kongsikan lagi dengan kita semua selepas ni insya-Allah tentang syurga. Saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan perempuan dalam surah Ali Imran ada disebutkan tentang syurga juga. Dan siapa yang akan masuk syurga ni? Ada ciri-ciri yang dikongsikan di dalam surah Ali Imran. Yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 133. Ayat ni mungkin kita selalu baca. Kalau kita memahami ayat ni waktu imam membaca surah Ali Imran pada awal Ramadan, kita boleh menangis. Kita boleh refleksi diri kita. Adakah kita termasuk dalam golongan yang Allah janjikan syurga ni? Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah kata bersegeralah kamu kan untuk mengerjakan amalan baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi dan disediakan bagi orang yang bertakwa. Dan ayat selepas itu diperincikan ciri-ciri mereka yang akan memperolehi syurga yang dibentang seluas langit dan bumi ini. Apa ciri-ciri dia? Yang pertama adalah orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Kan? Kita biasanya sebenarnya yang disebutkan ciri-ciri ini susah. Ciri-ciri yang disebutkan di dalam ayat 134 selepas ayat tadi adalah ciri yang susah untuk kita buat. Iaitu yang pertama disebutkan mendermakan harta pada masa senang dan susah. Kalau waktu kita senang, alhamdulillah, kita mungkin mudah untuk memberikan harta kepada orang lain. Tetapi apabila kita sedang diuji dengan kesusahan juga, mungkin kita susah untuk memberikan sedekah dan sebagainya, infak. Tapi inilah ciri-ciri yang disebutkan di dalam ayat surah Ali Imran ini. Dan seterusnya lagi susah. Cirinya adalah orang-orang yang menahan kemarahan. Kan? Orang yang menahan kemarahan. Ini adalah ciri yang struggle kalau kita sebagai seorang ibu, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang pekerja, sebagai majikan dan sebagainya. Menahan kemarahan adalah satu ciri yang Allah janjikan jika orang tu menahan kemarahan, Allah janjikan syurga untuk dia kan. Jadi kalau waktu kita rasa nak marah tu kan, kita rasa kecil hati dengan sesuatu perkara kan, ataupun kita nak marah sangat kepada anak kita kan, membuat sesuatu yang kita tak suka ataupun mengecewakan kita, tetapi kita tahan marah tu, kita ingat syurga kan, kita ingat syurga. Ya Allah, biarlah aku tahan kemarahan ini, moga-moga engkau hadirkan syurga seperti mana yang disebutkan dalam ayat ni. Seterusnya disebutkan tentang memaafkan kesilapan orang. Ini pun antara perkara yang susah dalam ayat ni disebutkan. Kerana apa? Nak memaafkan orang ini memerlukan jiwa yang besar. Kan? Bukan semua orang boleh memaafkan orang. Kan? Pada bulan Ramadan ini, moga-moga hati kita dah bersih daripada kita ada masalah dengan orang.
Kan, moga-moga Ramadan ini kita kurangkan membuat masalah dengan manusia yang lain. Sebab kalau kita buat masalah dengan Allah, ataupun kita derhaka, ataupun kita buat maksiat kepada Allah, kita masih boleh memohon ampun kepada Allah dalam sujud kita, dalam solat kita. Tetapi apabila kita buat masalah dengan manusia, yang melibatkan manusia ini, kita ada banyak perkara yang kena buat untuk settlekan perkara tersebut. Antaranya kalau kita terambil barang orang, kita kena pulangkan. Apabila kita termengumpat orang lain, kita mungkin kena beritahu dia dan kita kena minta maaf dengan dia, kan. Jadi kita kurangkan buat perkara yang melibatkan manusia ini, kan. Kita memaafkan kesalahan dia, kan. Dan Allah mengasihi orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Ini antara ciri-ciri yang ada mereka yang bertakwa, yang Allah janjikan syurga, kan. Masya Allah, sangat banyak lagi ciri-ciri yang lain. Kita boleh baca buku Ustaz, insya-Allah, untuk kita dapatkan pencerahan lagi, insya-Allah. Okey, seterusnya kita nak dengar lagi daripada Ustaz, insya-Allah, tentang tingkatan syurga. Kan, kalau Ustaz boleh selitkan juga tentang pintu-pintu syurga ke, mungkin boleh Ustaz selitkan juga, sebab masa Ramadan ini kita diberitakan tentang orang yang berpuasa ini akan dihadiahkan oleh Allah satu pintu, kan, iaitu pintu Ar-Rayyan, kan. Dan syurga ini ada tingkatan-tingkatan dia. Dan mungkin Ustaz boleh terangkan juga, kalau orang tu dia berada di tingkatan atas tapi anak dia berada di tingkatan bawah syurga, adakah dia boleh menarik tangan keluarga dia untuk masuk ke syurga yang lebih tinggi? Wallahu alam. Kita tunggu, insya-Allah Ustaz akan beri penjelasan kepada kita, insya-Allah. Jemput Ustaz, insya-Allah. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang disampaikan. Kita pun sebenarnya dapat juga banyak istifadah daripada apa maklumat yang Ustazah sampaikan. Baik, tentang tingkatan syurga, okey, dia ada kaitan dengan pintu. Kaitannya di mana? Tidak ada orang masuk syurga melainkan dia kena masuk melalui pintu lah, kan? Okey, kalau kita banyak puasa, kita akan masuk pintu Ar-Rayyan. Okey, dalam buku, kalau tuan-tuan nak dapatkan maklumat tentang pintu, alhamdulillah ada. Okey, tuan-tuan tengok dekat bahagian kandungan tu, tengok pada bab yang ke-7. Bab yang ke-7, muka surat nombor 43 tu. Tajuknya pintu syurga. Nanti tu akan dapati disebutkan di dalam bab 43 tu berapa jumlah pintu. Jumlah pintu syurga ni hanya disebut dalam hadis dia. Dalam Quran tak sebut berapa jumlah pintu. Dalam Quran hanya menyebut jumlah pintu neraka. Tapi syurga ni disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya terus pergi kepada tingkatan syurga. Okey, begini. Kalau nak tengok tajuk tingkatan syurga, kena tengok bab nombor 16. Bab yang ke-16. Kenapa kita letak bab 16? Bab syurga tadi, pintu syurga kita letak pada bab yang ke-7. Sebab masuk pintu syurga dulu, baru boleh naik tingkatan dia. Okey, tingkatan syurga ni panjang juga perbahasan dia, tetapi yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan, yang ini mungkin kita jarang dengar kot, tingkatan syurga yang paling tinggi. Cuba tengok buku surat nombor 97. Okey, saya tunjukkan mana perlu dia punya 97 sekejap. Okey, cuba tengok di sini tingkatan syurga yang paling tinggi. Okey, kita semua sedia maklum syurga Firdaus ataupun tingkatan dalam syurga yang paling tinggi adalah Firdaus, kan? Okey, sebenarnya ada lagi yang paling tinggi. Maksudnya orang yang dapat tingkatan Firdaus tu ada lagi yang paling tinggi sekali. Namanya apa? Namanya adalah Al-Wasilah. Kalau kita tengok dekat muka surat 98, ada diletakkan darjat paling tinggi dalam syurga Firdaus itu apa? Kita duk ingat syurga Firdaus tu yang paling tinggi. Betul, tapi dalam syurga Firdaus tu ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, iaitu namanya adalah Al-Wasilah. Al-Wasilah ni apa?
Al-wasilah ni ia merupakan salah satu doa yang kita ucapkan kepada Allah untuk diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada dengar azan. Sebab itu sesiapa yang mendoakan Rasulullah diberikan wasilah setiap selepas azan, dia berpotensi untuk dapat syafaat Rasulullah. Kita boleh baca dekat nota buku muka surat 99 tu, sabda Nabi SAW, jika kamu mendengar azan yang dikumandangkan, jawablah seperti yang dilafazkan oleh muazzin. Kemudian berselawat ke atasku sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Lepas tu Nabi minta kepada kita buat apa? Pohonlah wasilah kepada Allah untukku, sebab ia, dekat sini dia punya dalilnya. Istidlal dia adalah ia adalah sebuah tempat tinggal di dalam syurga, ia tidak akan diberikan kepada siapa pun melainkan untuk seorang sahaja. Nabi kata, aku berharap wasilah itu Allah berikan kepada aku. Okey, jadi kalau kita baca dalam hadis yang lain, Nabi kata al-wasilah adalah darjat di sisi Allah yang mana tiada darjat lain selepasnya. Menunjukkan bahawasanya tempat darjat yang paling tinggi di dalam syurga Firdaus itu namanya adalah Al-Wasilah. Al-Wasilah itu seorang saja yang akan dapat, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia teringin sangat nak dapat wasilah tu. Sebab itu kita lepas azan tu kita sebut 3 perkara kan. Ati Muhammadanil wasilah. Yang kedua apa? Wal fadilah. Ketiga apa? Wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. So selepas ni kalau doa lepas azan, minta kepada Allah kurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, dah faham dah. Kita tidak selama ni doa wasilah, wasilah, wasilah. Kalau ditanya wasilah tu apa? Wasilah dia kata perantaraan. Bukan. Wasilah tu adalah satu tempat tinggal di dalam syurga yang paling mulia, yang paling tertinggi sekali. Tak ada dah di atas wasilah tu. Itu semua berada di dalam syurga Firdaus. Okey. Lepas tu, kita bincang yang tertinggi lah, sebab kita ni, bab akhirat kita kena tamak. Jangan kita kata, tak apalah, cukuplah dapat tingkat yang bawah pun tak apa, janji nak masuk syurga. Jangan. Kita buat syurga ni, kita kena tamak. Kita kena tamak. Minta kepada Allah nak tempat yang paling tinggi. Ustazah kemukakan tadi, okey. Soalan ibu bapa tadi tu kan? Okey, begini. Sebenarnya, dalam buku tu, tuan-tuan boleh jumpa dekat sini. Dekat muka surat 106. Kalau tengok dekat muka surat 106, kita akan jumpa macam mana kalau kita berpisah di antara ahli keluarga kita dalam syurga. Contohnya mungkin suami tingkat bawah, isteri tingkat atas, mak kita tingkat tengah, ayah kita tingkat. Tengok perbezaan tu, jangan bimbang. Lepas tu dekat tajuk muka surat 106 tu, tajuknya adalah apa? Perbezaan darjat di syurga di kalangan ahli keluarga. Surah Ghafir Surah Ghafir ayat yang ke-8, surah yang ke-40 ni, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, ayat ni, surah Ghafir ni ayat yang kata masuk syurga sekeluarga. Kalau kita nak kempen masuk syurga sekeluarga, boleh guna ayat ni. Inilah ayat dia. Okey. Namun, jika berlaku perbezaan darjat, apa yang Allah buat? Kena tengok surah At-Tur. Surah At-Tur ayat nombor 21. Allah mengatakan, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'in. Dekat ayat ni Allah mengatakan, dan orang yang beriman
diikuti oleh zuriat dia pun beriman. Anak dia beriman, cucu dia beriman, cicit dia beriman. Kami hubungkan zuriat keturunan itu dengan mereka. Inilah dalil yang menunjukkan bahawa nanti dalam syurga Allah tidak pisah-pisahkan di kalangan ahli keluarga. Walaupun darjatnya berbeza. Kalau ada ahli keluarga kita darjat yang paling tinggi, contohnya ayah kita, darjat yang paling tinggi daripada kita, maka ayah kita akan tarik kita. Allah akan satukan kita semua berada pada tingkatan yang paling tinggi yang ada pada ayah kita tu. Lepas tu Allah kata apa? Kami tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amalan mereka. Maksudnya Allah kata, bukan sebab ayah kita tarik kita naik ke tingkatan yang paling tinggi, bukan bermakna darjat ayah kita kena downgrade. Tak ada. Ayah kita stay dekat tempat tinggi tu, tapi dia boleh bawa isterinya, anak-anak dia, cucu-cucu dia, cicit-cicit dia, naik ke tempat dia yang paling tinggi. Kalau tuan-tuan nak tahu, tempat yang paling tinggi tu, Allah nanti letaknya di mana? Okey, macam kita kan. Okey, kalau dekat KL, macam ni, okey. Kenapa kita suka naik bangunan yang tinggi-tinggi? Kalau Ustazah Fatimah, apa bangunan yang paling tinggi Ustazah suka tengok? Tuan-tuan suka tengok apa? Kenapa suka tengok bangunan yang paling tinggi? Tuan-tuan boleh nampak apa? Kat bawah kan? Pemandangan yang cantik. Ya, bangunan yang cantik. Okay, kalau nak tengok KL, kita naik apa? KLCC. KCC, betul. Kalau kita ke Melaka, kita nak tengok apa? Nak tengok satu Melaka. Contoh. Okey. Semua orang suka tengok tempat tinggi. Sebab tu orang berlumba-lumba sekarang nak buat apa? Bangunan paling tinggi, paling tinggi. Sebenarnya, di hari akhirat, Allah akan buat kita bangunan yang tinggi. Orang kata apa? Macam orang kata pencakar langit kan? Bangunan tinggi pencakar langit. Pada hakikatnya takkan sampai pun harta langit pertama pun. Betul tak? Tetapi dalam syurga, Allah akan buat dia benar-benar. Memang dia akan tinggi. Jadi kalau tuan nak tahu, di manakah nak dapatkan maklumat tentang bangunan yang tinggi di dalam syurga, tuan kena tengok bab ni. Dekat kandungan, kita tak sempat nak ulas Ustazah ya, sebab waktu kita agak terbatas sebenarnya. Kita tengok dekat bab nombor 15. Dekat sini kita akan jumpa bangunan-bangunan yang tinggi dalam syurga. Allah akan buat bangunan itu tinggi. Siapa yang dapat berada di tempat tinggi, dia boleh turun ke bawah. Tetapi orang yang berada di bawah, dia nak naik tempat tinggi tu, dia ada beberapa penghalang dia. Sebab tu orang dekat bawah ni akan nampak orang duduk di atas tingginya. Bestnya dia berada pada tingkatan yang tinggi. Itu ada sebenarnya dalam buku ni. Tengok pada muka surat nombor 89 pada bab yang ke-15. Jadi, terjawablah secara ringkas persoalan tentang apakah tingkatan darjat yang paling tinggi di dalam syurga. Okey, kemudian bagaimana Allah akan hubungkan ahli keluarga kita semua di dalam syurga? Jawapannya memang boleh. Seperti mana kita baca dalam surah At-Tur. Dengan syarat Allah masukkan kita semua, ahli keluarga kita, di dalam syurga. Sebab tu cinta kita pada ahli keluarga kita adalah cinta yang membawa sampai ke syurga. Ya. Kasih kita kepada ahli keluarga kita adalah kasih yang bawa mereka itu pergi ke syurga. Bukan kasih kita hanya terbatas kepada memberikan makan, minum, pakaian. Tapi kasih kita yang sebenar-benarnya. Maknanya kalau anak, dia boleh cakap dekat ayah dengan mak dia. Kan? Dia kata, bukan kasih kita pada anak dengan beli baju baru semata-mata. Bukan beli kasut baru. Bukan beri hadiah apa? Hadiah yang dia suka. Bukan. Sebenarnya tanda kita kasih sebenar-benarnya
adalah membawa ahli keluarga kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala kumpulkan kita nanti di dalam syurga. Mungkin di kalangan kita yang apa? Mungkin kalangan kita ni yang ayah dah tak ada, jasad ayah dah tak ada, kan mak masih ada, kan. Tapi jangan bimbang. Kita boleh jumpa kembali ayah kita ke mak kita apabila kita sama-sama beriman, amal soleh, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Okey, Saza, silakan. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan tadi tentang syurga, tentang tingkatan syurga, pintu syurga kan, dan bangunan-bangunan yang ada di dalam syurga. Sebenarnya kalau kita tengok kalau kita tengok dekat bahagian isi kandungan pun kita rasa wow macam tu kan, sebab dia Ustaz letak bab kan, dan ada bahagian juga. Dalam bab-bab tu semua bab semua ada 30. Okay, 30. Dan setiap bab tu ada tajuk-tajuk yang sangat menarik lah, dan ada dikupas tentang perhiasan penghuni syurga. Okay. Ada dikupas tentang permaidani penghuni syurga, bidadari, pakaian-pakaian. Okay. Dan ada khemah dan pasar dalam syurga. Dalam syurga pun ada mall. Ada mall. Betul, Saza. Kalau Ada pasal. kita kat dunia ni kita suka pergi mall mana? Kita suka pergi mall yang besar-besar, contohnya IOI City Mall sebagai contoh. Kan? Dekat syurga nanti pun kita akan diberikan kenikmatan untuk kita berada di pasar-pasar ataupun mall dekat syurga nanti. Kan, masya-Allah. Dan ada pelayan-pelayan kan, pelayan-pelayan, bidadari, dan yang menarik juga tentang sungai-sungai dekat syurga. Kan, sungai dekat syurga. Kalau dekat dunia ni arak memabukkan, tetapi dekat syurga nanti arak tidak memabukkan. Bahkan ada satu sungai, okay, daripada sungai arak kan. Subhanallah. Jadi banyak lagi kan yang kita boleh baca daripada buku Ustaz ni untuk kita tambahkan ilmu kita tentang syurga. Kita pun dah 11.13 sebelum kita buka kepada sesi Q&A bersama dengan peserta. InsyaAllah kita nak minta Ustaz kupas yang terakhir, insyaAllah. Sebenarnya dalam syurga ini, masuk syurga tu pun dah satu kenikmatan yang besar sebenarnya. Tetapi ada satu lagi kenikmatan yang lebih besar apabila kita dah memasuki syurga. Ada satu lagi nikmat, kan? Satu lagi nikmat yang besar, insya-Allah Ustaz akan share kepada kita semua, yang mana nikmat tu tidak terjangkau di fikiran kita, nikmat yang sangat besar untuk penghuni syurga. Kalau seperti mana Nabi Adam dahulu, apabila berada di dalam syurga, dia pun nak kekal berada di dalam syurga, tetapi dengan takdir Allah, dengan perancangan Allah, dengan satu perancangan yang Allah berikan kepada Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, kan? Tapi diturunkan di syurga, di dunia. Tapi ada satu nikmat yang paling besar yang para penghuni syurga akan dapat. Kan? Kita minta Ustaz komen, insya-Allah. Baik. Tentang nikmat yang paling besar sekali, lepas tu dekat dalam buku tu kita letak dia pada bab terakhir lah, bab yang ke-30. Saya sebut tadi 30 bab kan, betul. Pada bab yang ke-30 kan, kenapa kita letak ni akhir sekali? Sebab dia tajuk dah nikmat yang paling tinggi sekali. Okey, buka pada bab 30. Okey, sebenarnya ada dua nikmat. Apa dua nikmat tu? Kena bukalah muka surat 210. Jadi kalau kita buka dekat muka surat nombor 210, kita jumpa tajuk ni. Okey, nikmat yang paling besar sekali dalam syurga adalah mendapat keredaan Allah buat selama-lamanya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, riwayat Imam Muslim. Kalau kita baca dalam hadis ni macam tergamam kita sebenarnya. Sebab hadis ni Allah kata begini. Allah kata dalam hadis ni sabda Nabi SAW, penghuni syurga ni sedang dia sibuk menikmati nikmat ni, seperti surah Yasin yang saya bacakan tadi tu.
Tiba-tiba datang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala datang, Allah Ta'ala berfirman kepada wahai penduduk syurga. Mereka jawab, labbaika wa sa'dai. Kami penuhi panggilanmu ya Allah. Okey, lepas tu Allah Ta'ala kata, apakah kamu semua puas? Allah Ta'ala kata, dah puas ke dapat nikmat syurga? Ahli syurga cakap apa? Dalam bahasa kita tak terkata lah. Mereka kata, apa yang tak membuatkan kami puas, wahai Rabb kami? Sedangkan engkau memberikan kami sesuatu yang belum pernah engkau berikan kepada seorang pun di antara makhlukmu. Kita panggil apa? Tak tercakap. Kita nak elaborate puas tu tak boleh sebab terlalu puas. Lepas tu Allah katakan kepada mereka, tidakkah kamu mahu aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada itu? Mereka menjawab, apa lagi yang lebih baik ya Allah daripada nikmat-nikmat dalam syurga tu? Allah menjawab, aku turunkan kepada kamu semua keredaanku. Allah kata, dengan itu aku tidak lagi murka kepada kamu selepas ini buat selama-lamanya. Maknanya apa? Kita nak cari redha Allah sebenarnya. Itu kata redha Allah, redha Allah. Rupa-rupanya redha Allah ni nikmat yang kemuncak daripada dapat nikmat macam makan, minum, pelayan, pakaian, bangunan yang tinggi. Ini Allah akan berikan nanti di dalam syurga. Dan satu lagi nikmat, sudah pasti dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syurga. Kalau kita tengok masa kita belajar kan, ada kisah Nabi, ingat tak? Nabi apa yang dia minta kepada Allah nak tengok Allah secara berdepan? Kita pernah dengar kisah Nabi apa? Kisah Nabi Musa kan? Dia nak pernah tengok Allah berdepan kan? Sampaikan dia pingsan kan? Dia takkan mampu dapat melihat. Allah tunjukkan hijab daripada cahayanya pun dah hancur gunung ganang. Tetapi di hari akhirat, Allah janji melalui lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Allah memberikan manusia ini dapat melihat zat Allah, wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nak tahu, dalam Quran dapat melihat Allah tu Allah panggil apa? Allah panggil dia waziyadah. Waziyadah. Kalau tadi mula-mula kita bincang nikmat syurga ni, nama syurga Allah panggil apa? Sekejap ya. Syurga tu Allah panggil apa? Allah panggil Al-Husna kan? Ingat tak tadi kita kata? Al-Husna. Okey, betul. Al-Husna kan? Salah satu nama lain bagi syurga. Tetapi ada satu lagi, kalau jangan lupa ayat tu, Allah kata apa? Waziyadah. Waziyadah. Apa tu ziyadah? Ziyadah tu sebenarnya adalah tambahan. Apa tu tambahan? Syurga tu kita faham Al-Husna tu syurga. Tapi Allah kata dia nak tambah lagi. Tambahan di sinilah sebenarnya ia merujuk kepada makna dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit pendengar ringkas. Jadi nak tahu maklumat lanjut, beli buku ni. InsyaAllah. Dapatkan. Dan insyaAllah nanti kalau kita kita akan kupas buku ni insyaAllah. Kita tak akan, memang hasrat saya tak akan biarkan pembeli-pembeli membaca tanpa memahami. Jadi tunggu, nanti mungkin Ustazah boleh kongsikan untuk kita bagi tahu bila kita nak pelajari buku ini daripada kulit ke kulit. Itu saja Ustazah yang dapat saya kongsikan secara ringkas soalan yang telah dikemukakan. Okey, silakan Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz untuk perkongsian tadi tentang buku Agar Relah Berbuah Jannah, Kenalilah Syurga-Syurga Allah. Alhamdulillah. Kita menunggu insya-Allah jika ada sahabat-sahabat di Facebook ingin bertanya soalan kepada Ustaz tentang syurga, insya-Allah
Ada yang komen kan rindu arwah ibu, arwah ayah dan sebagainya. Kita doakan moga-moga Allah satukan kita semua insya-Allah di syurga nanti, insya-Allah. Dan tentang syurga dan neraka ini, saya sudilah untuk kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan semua. Penting juga untuk kita menanam dalam jiwa anak-anak kita daripada kecil lagi tentang syurga dan neraka ni. Contoh, kalau kita bawa anak kita ke taman yang sangat cantik kan, ke taman dan sebagainya, kita selitlah tentang syurga. Okay? Seronok tak datang taman yang cantik kan? Dekat syurga ada taman lagi cantik daripada taman ni kan. So kita bawakan persoalan-persoalan ataupun perspektif yang lain daripada yang lain supaya anak kita berfikir, kan? Anak-anak kita berfikir. Sebab mungkin tuan-tuan puan-puan ada anak-anak yang masih kecil. Macam saya ada anak yang 5 tahun kan. 5 tahun. Apabila dia tengok ada kematian yang berlaku, kita beritahu dia bila nak jumpa kan orang yang meninggal tu. So kita kata insya-Allah di syurga. Syurga tu apa? Dia akan tanya. Ya, dia akan tanya. Jadi pentingnya untuk kita ada ilmu dulu. Kita sebagai seorang ibu dan ayah, kita ada ilmu tentang syurga. Contoh anak kita tanya, dekat syurga tu ada sungai apa mama? Sebagai contoh. Kalau kita tak tahu, kalau kita tak ada ilmu, mungkin kita tak boleh nak jawab dengan baik soalan anak-anak kita. Jadi buku ini alhamdulillah membantu kita untuk kita lebih memahami tentang syurga, untuk tahu kan, dan untuk menjadi penyuntik motivasi juga untuk kita lebih beramal, insya-Allah berpenat lelah di dunia ni insya-Allah. Okey, ada soalan daripada Puan Syahira, soalan tentang mengapa kita diminta untuk berdoa wasilah kepada Rasulullah sedangkan Allah telah tetapkan tempat itu untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan tu ya? Okay. Ya, soalan Okay, pertama. seperti yang kita telah sebutkan hadis-hadis tadi, memang ia perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah untuk membuktikan ketaatan kita kepada perintah Rasulullah untuk meminta untuk baginda al-wasilah. Dan kita tahu kenapa perlu berdoa, sebab berdoa ni merupakan satu ibadah. Apabila kita berdoa menunjukkan bahawa kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sedia tahu bahawa Nabi menyebutkan Nabi sendiri pun tidak boleh masuk syurga hanya kerana amal-amal. Tapi Nabi boleh memasuki syurga, begitu juga dengan umatnya, adalah melalui jalan rahmat. Jadi, kita pun sedia maklum, masuk syurga kerana rahmat Allah. Maka untuk dapat rahmat Allah itu, ia boleh didapati, salah satu daripada caranya adalah meminta kepada Allah. Jadi secara tak langsung, ini adalah satu contoh Rasulullah nak menunjukkan bahawa Rasulullah ini menunjukkan sifat kerendahan Rasulullah, menunjukkan sifat kepada kehambaan yang ada pada Rasulullah, bahawa Rasulullah ini bukan, walaupun dia jadi Rasul, bukan semua benda macam tak perlu buat apa-apa, terus dapat. Dia mesti usaha. Jadi nak menunjukkan cara usaha nak dapat sesuatu itu adalah dengan melalui doa yang kita minta kepada Rasul. Dia sama juga sebenarnya macam soalan Aisyah tanya kepada Rasul. Ingat tak sembahyang malam Rasul kan? Kan Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasul, dia kata kenapa? Allah kan dah hapuskan dosa kamu yang ke depan, yang ke belakang. Kan taqaddama min dhanbi. Kenapa bangun solat malam ni sampai kaki tu boleh mereka-reka, kaki jadi bengkak-bengkak? Tahu tak? Tahu apa jawapan Nabi? Nabi kata, salahkah aku untuk menjadi orang yang bersyukur? Maknanya Nabi ni dia nak ajar kepada umat dia bahawasanya nak dapat sesuatu dari Allah tu, dia perlu buat sesuatu. Antaranya doa minta Allah rahmat, dan doa tu adalah ibadah. Itu di antara jawapan ringkaslah daripada saya supaya kita semua tunaikan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dan satu lagi itu kita tahu kan bahawasanya hatta kan Rasul ni kita kena faham ya, kedudukan hamba ni dengan Allah ni dia jauh beza. Begini, contohnya macam
macam syafaat kan, syafaat kan. Tak ada siapa-siapa yang boleh dapat syafaat, boleh senang-senang nak tolong orang keluarkan dari syurga, nak masuk ke orang daripada neraka, keluarkan dari syurga, nak bawa orang keluar daripada neraka. Tak boleh. Sebab tu syarat syafaat, dia kena ada salah satunya izin Allah. Jadi 3 sebenarnya syarat tu. Dua untuk orang yang beri syafaat, 1 untuk orang yang nak dapat syafaat. Kalau kita baca ayat kursi kan ada satu syarat kat situ. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tak ada sesiapa yang boleh memberikan syafaat melainkan dapat izin Allah. Kat situ pun kita tahu bahawasanya siapa-siapa pun, tak kira dia rasul pun, dia tidak boleh menolong sesiapa melainkan ia mendapat keizinan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi doa itu adalah ibadat, doa itu adalah perintah Allah SWT disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi kita semua doalah seperti mana yang dipinta oleh Nabi SAW. Dan sebenarnya daripada doa kita dapat pahala. Kan? Jadi secara tak langsung Nabi suka kita ni dapat apa? Nabi suka kita ni dapat pahala. Nabi suruh kita ni dapat syafaat dia. Kan? Kalau kita tak doakan Nabi wasilah, kita kehilangan ruang untuk dapat syafaat. Sebab salah satu doa minta wasilah tadi kita sebut, dia layak mendapat syafaatku, kata Nabi. Jadi Nabi ni dia nak kita ni dapat syafaat dia. Lepas tu dia suruh kita buat sesuatu. Kan? Dia nak secara tak langsung Nabi nak kita tolong diri kita sendiri. Kalau tuan-tuan pernah ingat satu jawapan lain pendek saja, ingat tak kisah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Dia ni seorang yang selalu berkhidmat untuk Nabi. Kalau Nabi sembahyang malam, dia akan sediakan air wuduk. Tetapi ingat tak ketika mana Nabi pernah kata kepada Rabi'ah, kau nak minta apa Rabi'ah? Rabi'ah kata apa? Aku nak meneman engkau ya Rasulullah dalam syurga. Dia minta permintaan nak teman Nabi dalam syurga. Agak-agak Nabi boleh tak minta kepada Allah terus? Kan? Sebab Nabi cakap tadi, Rabi'ah, kau nak apa? Sal, mintalah. Dia nak minta teman Nabi dalam syurga. Tapi apa jawapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul kata apa? Rasul kata, tolong aku terhadap dirimu dengan memperbanyakkan sujud. Maknanya Nabi dia tak terus kata, yes Ka'ab, kau akan dapat teman aku. Tapi Nabi nak mengajar kepada kita semua, nak masukkan kita ke dalam syurga, perlu lelah, perlu penat, perlu buat amal supaya dapat rahmat Allah. Antara amal tu doa dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Kalau Ustazah nak tambah pun boleh Ustazah. Silakan Ustazah. Alhamdulillah dah lengkap tu yang Ustaz jawab. Alhamdulillah. Okay, kita pergi ke soalan seterusnya, boleh ya Ustaz? InsyaAllah. Boleh. Ada satu lagi soalan yang ditanya. Ustaz, betul ke ada yang sebut tak pasti hadis ataupun kata-kata ulama, keindahan di atas muka bumi ni hanya 1% sahaja yang Allah bagi kepada manusia. Yang 99% lagi tu, keindahan tu Allah akan bagi di syurga. Betul ke macam tu? Begini, yang ni saya wallahu ta'ala a'lam penisbahan tu. Okay. Dari sudut sebenarnya dia sebenarnya ialah itu contoh untuk menunjuk skala faham lah kan. Maksudnya nak menunjuk skala faham nisbah tu. Okey, setakat ni wallahu ta'ala alam, saya tak temukan lagi lah mana-mana asar kata-kata para sahabat ke kata-kata tabi'in tentang penisbahan syurga ni. Tapi kalau pasal api neraka ada, yang kita belajar yang hadis yang kata satu api neraka ni akan ditambah lagi beberapa kepanasan api neraka. Saya ingat tak Ustazah? Dia punya nisbah api neraka ditambah berapa kali panas? 6 kan? Saya lupa. 6 tak silap saya. Yalah. Kalau saya pun tak ingat, tapi saya kalau saya salah tolong betulkan. Macam kan api neraka ni panas. Lepas tu sahabat tanya ya Rasulullah, kalau api neraka kat dunia ni, itu pun kami dah tak mampu nak tahan. Nabi kata api neraka ni akan ditambah lagi dengan beberapa kali lagi gandaan. Yang itu ada dari sudut penisbahan tu. Tapi secara spesifik tentang syurga 99 kali tu, saya wallahu ta'ala a'lam. Sebab apa? Sebab
Kalau kita tengok dekat tajuk kalau kita tengok dekat tajuk apa tajuk tentang bidadari, perbandingan bidadari dengan manusia pun dah jauh beza. Tapi dari sudut penisbahan nombor tu, wallahu taala a'lam. Allahu taala a'lam. Ya, baik. Jazakallah khairan kepada Ustaz untuk jawapan tadi yang ditanyakan. Moga-moga terjawab insya-Allah. Jawapan yang ditanya oleh para peserta insya-Allah. Saya tengok dah tak ada dah soalan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang masih lagi setia dengan kita semua di FB Live. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita berikan seminit atau 2 minit insya-Allah untuk Ustaz simpulkan, dan untuk Ustaz mungkin berikan kami take home message insya-Allah sempena akhir Ramadan juga. Okey. Okey, jemput Ustaz insya-Allah 1 hingga 2 minit insya-Allah sebelum kita tutup. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita meyakini bahawa syurga itu telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kena ingat bahawa syurga ni bukan senang. Orang kata senang syurga, tak. Jadi nak tahu maklumat tu, nanti tuan-tuan kena tengok pada bab yang kedua, tajuk kewujudan syurga. Nanti tengok hadis yang Jibril pernah tengok syurga. Jibril ketika dia tengok syurga buat kali yang kedua, dia kata punya susah nak masuk syurga ni, dia kata tak mungkin ada seorang pun yang akan dapat memasuki syurga, sebab nak dapat syurga ni payah. Jadi tuan-tuan, kalau dekat dunia ni kita rasa penat, ingat syurga hilang penat. Okay? Kita diuji dengan macam-macam musibah, sabar supaya nanti Allah akan bagi, itulah nilai nak dapat ke syurga. Okay? Sebagai ibu, jangan patah semangat untuk didik anak. Tiap-tiap hari kata nasihat bagi dia. Kerana memang kena penat. Kena berpenat. Sebab tu dengan tajuk tadi tu kita letak dah. Lelah akan membuah kepada jannah. Maknanya masuk syurga ni kena berpenat-penat ketika di dunia. Okay. Dalam masa yang sama, hujung-hujung Ramadan, minta kepada Allah rahmatnya banyak-banyak. Dan kita tahu antara doa yang diajar oleh Nabi SAW adalah memohon kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian isilah penghujung Ramadan ini dengan amal-amal soleh, kerana ia adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah temukan kita dengan malam al-qadar. Wallahu taala a'lam. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah berikan kekuatan untuk kita insya-Allah untuk beribadah baki-baki akhir Ramadan insya-Allah. Jazakallah khairan Ustaz untuk perkongsian pada pagi ini. Rasa macam tak cukup lah sebenarnya kan. InsyaAllah kalau Ustaz ada menganjurkan kelas lepas ni, insyaAllah para peserta boleh join. InsyaAllah boleh follow page Akademi Tadabbur Malaysia insyaAllah. Dan Ustaz pun biasa live di sana berkongsi dengan kita semua. Okay? Dan pada Ramadan sebelum ini pun Ustaz ada kongsikan sinopsis setiap juzuk kan. Jadi boleh tengok live tu ada tersimpan mungkin di page Ustaz. Nanti boleh tengok insyaAllah. Jadi jazakumullah khairan kepada semua peserta. Saya nak jemputlah kepada semua peserta, bagi yang belum ada lagi buku Ustaz, buku Agar Lelah Berbuah Jannah ni, kalau masih belum ada, boleh dapatkan di link yang kami dah pinkan di ruangan komen insya-Allah. Harga buku RM27, RM27. Kalau tuan-tuan puan-puan order awal, mungkin pihak admin boleh postkan teruskan. Kalau lambat mungkin akan delay selepas raya lah penghapusan tersebut. Jadi jangan risau, insya-Allah kita boleh gunakan, manfaatkan buku ini sepanjang hidup kita insya-Allah. Selagi kita ada di atas dunia ni, kita manfaatkan buku-buku yang ada ni. Moga-moga jadi motivasi untuk kita lebih beribadah nanti insya-Allah. Jadi saya mohon maaf kepada semua peserta atas kekurangan, kekhilafan. InsyaAllah My Tadabbur Time sesi seterusnya insyaAllah yang terakhir ini sesi ke-8, sesi ke-9 insyaAllah yang terakhir pada hari Isnin ini insyaAllah 17 hari bulan
15, 16, 17 hari bulan insya-Allah bersama dengan Ustazah Nur Aini. Insya-Allah Ustazah Noni akan mengupas tadabbur surah Al-Hujurat insya-Allah. Jadi jemput semua peserta untuk hadir pada hari Isnin ni sama waktu pada pukul 10 pagi. Moga-moga kita dapat manfaat daripada tadabbur surah Al-Hujurat pada hari tersebut. Jadi kami nak ucapkan tahniah kepada semua yang setia sampai ke akhir program kita, alhamdulillah. Jadi kami mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan sepanjang kami mengendalikan majlis, dan kepada semua peserta yang telah mendaftar My Tadabbur Time dan yang dah masuk ke grup ataupun yang belum masuk grup mungkin boleh masuk grup, kerana nota-nota My Tadabbur Time dan juga playlist rakaman kami sharekan di grup peserta, insya-Allah eksklusif untuk peserta yang menghadiri My Tadabbur Time insya-Allah. Jazakumullah khairan. Kita berjumpa lagi insya-Allah next sesi My Tadabbur Time insya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz atas perkongsian tadi. Kita tutup dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Saya tunggu dirinya.